Assalamualaikum, nama saya Siti Norizati binti Ibrahim, nombor matriks 201920818184, kod subjek HKR221DJ. Hari ini saya akan membincangkan tentang pengurusan konflik keluarga. Apa itu konflik keluarga? Bila konflik itu akan berlaku? Konflik berlaku apabila terdapat ahli-ahli keluarga yang tidak bersetuju mengenai sesuatu perkara dalam kehidupan mereka. Antaranya ialah siapa yang patut melakukan tugas, bagaimana sumber itu digunakan secara bersama atau bagaimana keputusan harus dibuat. Perbezaan-perbezaan ini harus memberi kesan ke atas seluruh atau sebahagian ahli-ahli keluarga. Kebahagiaan dalam keluarga adalah tanggungjawab semua ahli, khususnya ibu dan bapa. Bapa atau suami khususnya harus mempunyai peribadi yang baik, bertanggungjawab dan matang supaya penelitian yang saksama, adil dan berhati-hati dapat dilaksanakan dalam keluarga. Kasih sayang, mencintai dan keinginan terhadap satu sama lain telah dinyatakan dengan jelas dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Punca-punca berlakunya konflik dalam rumah tangga. Yang pertama ialah kurang kefahaman terhadap tanggungjawab sebagai suami ataupun ayah, isteri ataupun ibu dan juga anak. Tanggungjawab sebagai suami ataupun ayah, isteri ataupun ibu dan anak adalah mengikut saranan agama, tradisi masyarakat dan peranan-peranan baru yang dipelajari oleh pendidikan. Sama ada pendidikan itu formal ataupun tidak formal. Pendedahan terhadap tanggungjawab ini memerlukan usaha yang berterusan kerana masyarakat masih percaya bahawa apabila berkahwin, telah cukup sempurna sesebuah pasangan untuk melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Ada sesetengah pandangan yang jahil tentang tanggungjawabnya. Ada yang tahu secara samar-samar dan ada juga yang tahu tetapi tidak mahu mengamalkannya kerana tidak peduli. Yang kedua ialah kurang bijak dalam menguruskan masa. Hidup berkeluarga dalam masyarakat yang bekerja, perkara yang menjadi keutamaan ialah bijak menguruskan masa, lebih-lebih lagi masa yang berkualiti bersama keluarga mereka. Ibu bapa yang kurang mahir menguruskan masa bersama keluarga akan mengalami kerugian besar. Kemesraan, interaksi dan sentuhan fizikal yang berkurangan akan menghilangkan kasih sayang. Akhirnya, anak-anak akan lebih rapat dengan penjaga berbanding dengan ibu bapa mereka sendiri. Punca yang ketiga ialah ekonomi keluarga yang kurang mantap. Kos hidup yang semakin meningkat membuatkan pasangan keluarga menghadapi krisis keuangan yang lebih rumit. Faktor wang kadang-kadang menyebabkan pergaduhan di antara suami dan isteri yang menggugat kebahagiaan keluarga. Keluarga yang tidak mempunyai asas perancangan keuangan akan mengalami masalah dalam menguruskan keuangan masing-masing. Terutamanya jika pendapatan isi rumah yang sangat kecil dan terhad. Ini kerana tuntutan perbelanjaannya melebihi pendapatan yang diperoleh. Punca yang keempat ialah mengabaikan pendidikan agama. Kebahagiaan keluarga terletak pada banyak faktor dan yang paling utama ialah beragama. Awal kepada agama ialah mengenal Tuhan. Mendidik keluarga kepada Tuhan pada hakikatnya ialah usaha menanam keyakinan bahawa hidup adalah untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengabaian amalan agama membentuk keluarga yang pincang dan kesan jangka masa yang panjang memberi impak yang negatif kepada ibu bapa itu sendiri. Terdapat pelbagai faktor ataupun punca yang membawa kepada konflik dalam keluarga. Sekarang, apakah strategi untuk mengatasinya? Okey, yang pertama ialah mendengar. Tuhan memberi dua telinga supaya manusia dapat mengimbangkan pendengarannya. Seimbang di sini bermaksud dapat menilai baik dan buruk sesuatu isu sebelum membuat keputusan. Kemahiran mendengar adalah kaedah mudah untuk mengawal emosi dan menurunkan perasaan marah.
Bagi kanak-kanak atau remaja, ibu bapa harus mendidik mereka untuk mendengar, biar apa pun yang berlaku supaya proses mendengar itu menjadi kebiasaan. Mendengar dapat menurunkan perasaan orang yang sedang marah dan membina kembali hubungan yang lebih produktif. Yang kedua ialah memujuk. Memujuk ini memerlukan kemahiran diplomasi yang sangat tinggi. Konflik yang muncul memerlukan satu pihak untuk melihat ke hadapan apakah yang perlu dilakukan tanpa menjejaskan prasangka buruk dan meninggalkan keserabutan. Menggunakan pujukan bagi menyelesaikan konflik bermaksud menggunakan fikiran dan bukannya menggunakan kaki ataupun tangan. Elemen memujuk ini termasuklah menggunakan lenggok bahasa, pernyataan emosi dan perlakuan membantu ke arah mengurangkan ketegangan. Kaedah memujuk yang terbaik adalah dengan cara berdialog. Strategi ketiga dan yang terakhir dalam perkongsian kita kali ini ialah melibatkan orang tengah. Penglibatan orang tengah kadang-kala dapat membantu menguruskan konflik keluarga dengan lebih cepat dan berkesan. Jika diambil satu kes pergelutan rumah tangga melibatkan penjagaan ibu bapa yang sudah tua, suami atau isteri lebih rela ibu bapa mereka dijaga oleh orang lain dan membayar sahaja upah berkenaan kerana terikat dengan komitmen kerja, persekolahan anak-anak dan tidak mahu berpindah rumah. Kecetekan pengalaman dalam hal ini mungkin menimbulkan keadaan tuduh-menuduh dan prasangka. Orang tengah seperti saudara mara atau rakan-rakan yang lebih berpengalaman dapat membantu meredakan keadaan dengan menjelaskan pendekatan terbaik untuk menjaga ibu bapa yang telah lanjut usia. Ciri utama yang harus dikenal pasti ialah orang ketiga ini boleh mengambil sikap berkecuali dan tidak mengambil kesempatan mengadu domba kedua-dua belah pihak. Okey, secara keseluruhannya dapat dirumuskan bahawa kunci kepada pengurusan konflik dalam keluarga ini adalah komunikasi. Komunikasi yang baik dapat memberi keberkesanan positif kepada keluarga dan seterusnya dapat membentuk keluarga yang lebih harmoni dan bahagia. Sekian daripada saya, Siti Nurhalizati. Terima kasih.